Okay, malam tadi kita dah bincang dah bahagian ini. So, kita teruskan. Okay, soalan seterusnya. Nyatakan keadaan fizik bagi plumbum 2 iodida. So, bila dia katakan, dia minta awak nyatakan keadaan fizik bagi plumbum 2 iodida, sebenarnya benda ni berada dekat persamaan kimia. Persamaan kimia dia tulis dah P kat sini. P maknanya dia dalam keadaan perpejar. Okey, maka keadaan fizik bagi PbI2 adalah perpejar. Okey. So dalam suatu tindak balas 20 cm padu plumbum 2 nitrat 0.5 mol per desimeter padu bertindak balas lengkap. Okey, bertindak balas lengkap. So hitungkan jisim. Okey, yang ni pun sama juga. Sama juga, so apa yang perlu kita buat kat sini adalah kita tulis balik persamaan kimia yang dia bagi tu. Okey, tetapi tak ada markah kita tulis sebab kita nak mengira kan. Okey, so kat sini dia bagi Pb nitrat, Pb NO32, okey, dengan kalium iodida. So hasilnya adalah PbI2 plus KNO3. Kita pun buat seimbangkan dia, letak 2, letak 2. Okey, lepas tu kita pun tulislah ratio. Ratio kata 1 mol Pb nitrat bertindak balas dengan 2 mol Ki menghasilkan 1 mol PbI2 dengan 2 mol K nitrat. Okey, ni tak ada markah. Okey, sebab apa? Sebab dia dah bagi persamaan kimia. Okey. Step yang ketiga, kita tulis apa info bagi dalam soalan. So, info bagi dalam soalan untuk Pb nitrat. Okey, jadi Pb nitrat ni, okey, kalau cikgu nak kita buat line, okey, supaya awak tidak langgar tara, buat line gitu. Buat line, maka kita pun tulis bawah PV nitrat dia bagi V sama dengan 20. Okey, sentimeter padu, dia bagi M sama dengan 0.5 mol per desimeter padu. Kemudian dia minta awak kira apa dia? Hitung jisim Pb iodida. Kita pun garis. Okey ni kita nak kira jisim PbI2. Jadi soalan minta awak hitung jisim. Okey, buat satu-satu. Okey, selesai. Jadi kita dah buat persamaan kimia sebab nak mengira mesti ada persamaan kimia. Lepas tu kita dah letak ratio daripada persamaan kimia. Lepas tu kita dah masukkan info yang dia bagi dalam soalan. Okey, so sekarang ni kita pun tengok. Info yang dia bagi adalah V dengan M. So info dia bagi ni adalah tujuannya untuk kita cari bilangan mol. Tak kisahlah nak cari bilangan mol ni. Kalau soalan sebelum ni kita nak kira bilangan mol, maka bila dia bagi jisim, okey, dia bagi jisim, nak kira bilangan mol, jisim bahagi dengan jisim molar. Okey. Jadi yang pentingnya first tu kita kena cari bilangan mol. So soalan yang ni dia bagi V dengan M. Maka bila kita nak cari bilangan mol, maka kita guna formula N equal to MV per 1000. Per 1000 ni bila isi padu dia dalam unit sentimeter padu. Kalau isi padu dia dah unit desimeter padu, maka tak perlu bahagi dengan 1000. Okey. Jadi di sini kita pun masuk nilai M 0.5, okey, mol per dm padu. So darabnya 20 lah. 20 bila kita bahagi dengan 1000, maka dia akan jadi dm padu. Okey, gitu. Jadi kalau dia dm padu dah sini dm padu dah, maka tak perlu bahagi dengan 1000. So bila kita darab 2 tu dapat berapa? Siapa dia buat? 0.01 mol cikgu. 0.01 mol. Okey. Dah dapat bilangan mol, maka kita pun tengoklah. Tengok apa? Tengok ratio. Ratio kata 1:1. Jadi bila kita dapat bilangan mol, Pb nitrat 0.01, maka kita boleh dapatlah bilangan mol untuk PbI2. Sebab ratio sama, maka bilangan mol akan jadi sama, iaitu 0.01 mol. Okey, bila dia minta awak cari jisim, maka jisim adalah sama dengan, bila dia dapat bilangan mol, nak cari jisim, darab saja. Okey, darab. Darab dengan apa? Bila nak cari jisim, darab dengan jisim molar. So, 0.01 mol.
Okey, darablah dengan jisim molar untuk PbI2 iaitu Pb207 tambah I ada 2, 2 kali dengan 127. Okey, kat sini gram mol tolak 1 sebab jisim molar. Okey, so bila darab dapat berapa nilai dia tu? Dapat berapa? Siapa yang dah kira? 4.61 gram. 4.61 gram. Kadian tak kira lagi ni. Okey. Mudah je kan nak ngira dia kan? Okey, tengok je. Okey. Dia bagi gapo? Okey, dia suruh kita kira apa? Okey. Gitu je. Jadi tidak susah mana sebenarnya pengiraan dalam kimia ni. Okey, so kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, pembuat soalan ni suka sangat ni formula apa tu sebatian karbon ni. Okey, jadual 3.1 menunjukkan formula empirik dan formula molekul bagi etina. Okey, so dia bagi formula empirik bagi etina. Formula empirik dengan formula molekul. Dia bagi CH2 ni C2H4. So berdasarkan maklumat dalam jadual 3.1 banding dan bezakan formula empirik. Hak ni. Hak ni banding dan bezakan formula empirik dan formula molekul dari segi. Hak ni dia royak. Dari segi jenis unsur, kebilangan atom setiap unsur dan jisim molekul relatif. Okey, yang ni dia spesifik dah. Dia suruh banding beza dari aspek mana-mana. So jadi apa yang kita nak buat? Kita boleh buat dalam bentuk kolom. Okey, senang. Berapa kolom nak buat ni? Kita pulang pada kita tak? Okey, katakanlah cikgu buat 3 kolom. Okey. Dan ni kita ada gap kita nak ayat ni? Formula tak? Empirik. Tak sih. Okey. So, kita tulis apa dekat sini? Aspek apa kita nak banding beza. Okay. Untuk formula empirik dan untuk formula molekul. Yang pertama dia nak apa dia? Tengok source ni. Jenis unsur. Yang kedua dia nak bilangan atom. Letak je. Setiap unsur. Okey. Lepas tu dia nak apa dia lagi? Dia nak jisim molekul relatif. Jisim molekul relatif. Setiap unsur. Okey. Lepas tu kita masuk je lah. Jenis unsur kita ada C dan H. Hak ni juga C dan H. Lepas tu bilangan atom setiap unsur. Bilangan atom dia C sama dengan 1. H sama dengan 2. Yang ni C sama dengan 2. H sama dengan 4. Okey, JMR kita boleh hitung. Hitung kat sini. CH2 ni, JMR dia 12 tambah 2 kali 1 sama dengan 14. So, letak 14 sini. Okey, yang ni pula C2H4. 2 kali dengan 12 tambah 4 kali 1. So, dapat sama dengan ni 24. 24, 28. So, 28. Okey. Jadi, kat sini dia kata banding dan beza. Dia dah bagi dah aspek mana. Okey. Jadi, bila kita nak tanda hak ni kita buat sapan ni benda kan. Tetapi dia tanda lagu mana? Betul, betul, baru 1 markah. Betul, betul, 1 markah. Betul, betul, 1 markah. Okey. So, dapat 3 markah situ. Okey. Bolehkah? Boleh, cikgu. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya.
Soalan seterusnya, rajah 3.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk menentukan formula empirik bagi oksida logam L. Okey. Jadi awak kena ingat sekarang, bila kita sebut menentukan formula empirik ada dua kaedah. Dua kaedah tu berdasarkan kepada formula empirik ni ada dua kaedah. Okey. Yang pertama adalah untuk logam reaktif. Yang kedua adalah untuk logam yang kurang reaktif. Okey. Kurang reaktif, lebih reaktif ini kita rujuk kepada siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam tu ada dalam tajuk redox lah. Okey. Tapi kat sini logam yang reaktif ni contohlah. Contoh kita biasa guna magnesium. Kalau magnesium, kaedah dia lagu mana? Kita bakar dalam crucible ni. Eksperimen ni jarang nak jadi ni. Okey, bakar, tak cakap bakar pun kadang-kadang tu dia tidak nyala. Sebab dia banyak faktor yang menyebabkan dia boleh nyala tu. So, panas. Okey, so pita magnesium ni awak gosok dulu dengan kertas pasir. Lepas tu awak gulung dia. Lepas tu letak sini. Ni. Lepas tu awak panah kan. Bila panah dia mula terbakar, dia akan hasilkan wasap putih ni. Bila dah terbakar, awak cepat-cepat tutup. Ni. Ni kaedah untuk logam yang reaktif. Contohnya magnesium. Kalau logam yang kurang reaktif, cara dia ni. Cara dia ni. Ni. Ni logam yang kurang reaktif. Logam yang kurang reaktif melalui tindak balas, kita guna gas hidrogen. Jadi apa yang kita buat untuk eksperimen ini, okey, kita masukkan ketulan zinc dalam asid hidroklorik. Sini kita letak air. Okey, jadi bila zinc, ketulan zinc ni, bila kita letak dalam asid ataupun asid kita masukkan ke dalam ketulan zinc, maka awak akan nampak gelombang gas terbebas lah. Di mana kalau teori kata HCl ni bila react dengan zinc hasilnya adalah ZnCl2 plus H2. Balance letak 2. Maknanya daripada tindak balas ini gas hidrogen terbebas. So sebab tu kita akan nampak gelombang gas tidak berwarna terbebas. Dan kita tunggu lama. Ni jangan itu lagi, jangan panas lagi. Kita letak dulu kan. Okey, cikgu goyak mula-mula lah. Mula-mula kita ambil salur kaca ni kan. Salur kaca ni. Okey, salur kaca. Ujung ni tak ada lubang kan. Okey. Salur kaca dia macam ni saja. Kita record balik eksperimen dekat tempat gitu. Lepas tu awak masuk oksida logam L tu. Masuk dalam ni. Tolak. Biar dia duduk tengah. Kan. Mula-mula tu tak ada lagi oksida logam ni. Awak pun letak atas penimbang. Okey, letak atas penimbang. Kita nak ukur berapa jisim dia. Lepas tu, awak pun angkat daripada penimbang. Awak pun masuklah. Okey, masuk oksida logam. Okey, masuk oksida logam. Katakanlah kita masuk oksida logam letak tengah begini. Kita pun letak semula atas penimbang. Kita pun timbang. Bila kita dah timbang, okey, kita pun angkat dia punya ni. Okay, angkat dia punya salur kaca dengan oksida logam ni. Oksida logam ni. Okey, kita letak mana oksida logam ni? Kita pergi sambung kepada tiub ni. Sambung ni. Okey, bila sambung, okey, kita pun angkat dulu penutup ni. Kita nak tambah zinc dalam asid ataupun nak tambah asid ke dalam zinc. Tak boleh panas lagi ni. Tak boleh panas lagi. Okey. Lepas tu bila kita letak ketulan zinc dalam asid ataupun asid dimasuk ke dalam ketulan zinc, maka kita cepat-cepat tutup. Bila tutup kita akan nampak gelombang gas terbebas. Sebab apa? Sebab asid bila tindak balas dengan logam, reaktif logam, maka dia akan menghasilkan gas hidrogen. So gas hidrogen pun akan mengalir lah. Mari sini. Dia lalu atas ni, tak ada gapa sebab tak panas. Dia pun turun sini. Kita pun tunggu. Kita akan nampak gelembung gas terbebas. Okey,
Kita tunggu beberapa minit. Okey, kemudian barulah kita panah. Okey, kita panah. Panah ni. Okey. Buat apa yang kita tunggu gelembung gas terbebas ni? Dekat sini buat apa? Gelembung gas ni sebenarnya dalam salur ni ada juga udara. Jadi kita nak biarkan gas hidrogen ni tolak udara masuk dalam ni. Jadi tujuan kita biarkan, okey. Sekejap ya, ada orang nak masuk. Okey, tujuan kita biarkan gelembung gas terbebas di dalam air ni, tujuan dia apa dia? Gelembung gas terbebas ni menunjukkan bahawasanya udara yang ada dalam salur kaca ni sudah disingkirkan keluar. Kalau awak tak biarkan gelembung gas terbebas dalam air ni, awak terus panah, mungkin akan menyebabkan letupan. Kenapa? Kerana hidrogen ini bila dia react dengan oksigen yang ada dalam ni, maka dia akan meletup. Okey, sebab ujian bagi gas hidrogen kan bunyi pop terbebas. So bila ada oksigen dia bunyi pop, 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 pop ni bunyi seolah-olah macam sesuatu benda itu sedang meletup. Okey. Jadi sebab itulah bila kita masukkan ketulanzin dalam asid ataupun asid ke dalam ketulanzin, maka kita biarkan beberapa minit lah supaya sehingga kita nampak ada gelembung gas terbebas kat sini. Okey, tunggu beberapa saat, okey, barulah kita panah. Kita panah. Okey, bila kita panah kat sini, apa yang berlaku bila kita panah? Maka berlakulah tindak balas di mana gas hidrogen ini dia akan react dengan oksida L. Katakanlah oksida L ni kita letak LO contohnya. Maka apa yang berlaku? Oleh kerana L ini kurang reaktif berbanding H, maka H boleh ambil O. Jadi H2O tinggallah L saja. Itulah berlakunya. Jadi di sini kita akan timbang lah. Akan timbang balik lepas pada eksperimen, lepas pada kita akan tengok dah bertukar warna belaka dah, nampak macam seolah-olah tindak balas sudah selesai dah, kita pun tutup api. Okay, kita pun padam api. Padam api. Bila kita padam api, maka kita sejukkan, lepas tu kita timbang. Timbang. Kita pun ambil lah jisim. Okey, jisim bagi salur kaca dengan baki. Lepas tu kita mari pasang balik. Okey, buat step yang sama macam tadi. Ulai sehingga jisim tetap diperolehi. Jadi jisim tetap diperolehi itu menunjukkan bahawasanya semua oksida L ni, sudah diturunkan. Semua oksida L sudah diturunkan kepada L. Gitu. Jadi tindak balas ini sebenarnya awak belajar dalam tajuk 3 tingkat TEPAK. Okey, tetapi sebenarnya kita boleh relate dengan redox sebab ini adalah suatu tindak balas redox. Kenapa cikgu kata satu tindak balas redox? So siapa boleh tolong cikgu explain? Kenapa cikgu kata di sini suatu tindak balas redox? Okey, siapa nak tolong? Kita kait dengan redox ni. Macam mana kita boleh kata ini suatu tindak balas redox? Okey, siapa nak membantu cikgu? Senyap sunyi belakang. Dari aspek hidrogen ke cikgu? Aspek hidrogen. Kalau hidrogen kita nak lihat terima hidrogen lepas hidrogen. Okey, yang mana terima hidrogen? Dia redox ni ada berapa term? Ada berapa aspek kita boleh terai dari segi redox? Bila terai dari 4 aspek kan? 1 hidrogen dah. 2 oksigen. 3 elektron. 4 oxidation number. Nombor pengoksidaan. Jadi kita nak terai redox ni dari term apa ni?
Oksigen lah cikgu. Oksigen. Okey, oksigen. So macam mana nak kata oksigen? Kau tengok kan? Lithium tu dia logam Bukan L tu ha. dia lepaskan oksigen. Aha. Jadi hidrogen dia menerima oksigen. Betul lah. Itulah redoxnya. Kalau kita tengok hidrogen daripada tak ada oksigen. So maknanya dia terima O. L pula daripada ada lepas tindak balas tak ada. Maknanya dia hilang O. Jadi terima O ni kalau kita nak relate dengan redox, terima O ni adalah pengoksidaan. Kalau hilang O ni proses apa? Penurunan. Maka ini adalah suatu tindak balas redox. Okey, boleh? Boleh kah? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Yang ni boleh kita kata redox tak ni? Cikgu nak tanya orang lain pula. Siapa dia Syasha. Syasha Kristina. Syasha Kristina baru masuk saat ni. Tindak balas redox ke tidak ni? Syasha? Senyap Syasha ni. Tindak balas redox tak? Alia Syafiqah. Alia Syafiqah, tindak balas redox ke ni? Tak. Okey, kenapa kata tak? Kalau kita nak kata ya, nak kata tak, mesti daripada aspek ni. Kenapa kata tak? Ya cikgu. Ya pula. Kenapa kata ya? Tu apa ni? Nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan. Okey, so kalau kita nak kira nombor pengoksidaan, kita buat satu-satu dah. H berapa nombor pengoksidaan kat sini? +1. +1. Cl? -1. -1. Zn? Kosong. Kosong. Zn kat sini? Zn tu plus. 2 plus. Plus 2 dah. Cl? Cl minus. Tolak -1 dah. Hak ni? Kosong. Kosong. Jadi kita pun tengok ada tak berlaku perubahan nombor pengoksidaan. Hidrogen positif 1. Lepas tindak balas jadi kosong. Ada perubahan kan? Hidrogen nombor pengoksidaan dia berkurang. Zinc kosong. Lepas jadi positif 2. Berlaku penambahan nombor pengoksidaan. Maka kita boleh katalah ini adalah tindak balas redox. Boleh Okey. Kita tak masuk lagi tu ulang kaji tajuk redox Tapi rasanya hari tu cikgu ulang kaji banyak dah banyak kali dah. Okey, tak apa ulang-ulang balik. Okey, jadi nak lekat ni moga banyak subjek awak belajar ni nak lekat ni lambatkan dah. Okey, jadi secara tak langsung cikgu dah masuklah kita bila sebab tu cikgu nak suruh awak rasa bahawasanya sesuatu tajuk dengan tajuk yang lain itu bukan bersendiri. Maknanya dia adalah berkait antara satu sama lain. Okey, jadi kita masuk supaya kita lebih faham. Okey, jadi secara tak langsung tetapi kita tak royaklah redox dalam tajuk pak. Tetapi bila kita masuk nanti kata pak, jadi bila masuk kata 5, kita belajar dah tajuk redox sebenarnya. Tetapi kita tidak sentuh. Sebab dalam tajuk 3 tu kita hanya royak pemerhatian. Okey, contohnya kalau kat sini, katakanlah logam oksida ni. Kalau pemerhatian dia kena tengok warna lah. Okey, katakanlah logam oksida ini CuO. Bila CuO, maka warna kan, CuO dah. Okey, cikgu buat ni, CuO. CuO, warna akan jadi hitam. Ni awak kena ingat. Cu ni, cikgu tulis sini. CuO, warna dia hitam. CO3, warna dia hijau. Cu, okey, saja warna dia perang. Okey, CuCl2, SO4, NO3 tu, ni warna dia biru.
Jadi kalau katakanlah oksida L ni adalah CuO, okey, C ni adalah CuO, maka kita nampaklah asalnya warna hitam. Lepas tu bila dia jadi, dia diturunkan, maka dia akan jadi Cu. Cu kat sini. Okey, ni CuO. Maka kita akan nampak perubahan warna dia daripada hitam, dia berubah menjadi warna perang. Gitu. Jadi di sini, daripada hitam kita panah-panah sehingga dia berubah jadi perang. Gitu. Okey, itu pemerhatian. Jadi dalam tajuk redox, kita royak pemerhatian pun nak juga. Dalam tajuk lain pun kita royak pemerhatian. Patut persamaan kimia kita tak sentuh redox. Bila masuk redox, kita kena tengok yang mana bahan dioksidakan, yang mana bahan diturunkan. Kerana bila kita kata redox, maka ada bahan dioksidakan, ada bahan diturunkan. Kalau kita kata bukan redox, maka tidak berlaku apa-apa perubahan dalam tindak balas tersebut. Okey, contohlah cikgu ambil. Ni tak ada soalan dia nak tanya cikgu ni. Tak ada soalan ni? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Contoh cikgu bagi ni. Contoh. Katakanlah cikgu bagi tindak balas, cikgu ambil kat sini. Okey, PbNO3 tadi. Okey, tu tambah dengan Ki. Hasilnya adalah PbI2 plus dengan KNO3. Katakanlah ditanya kepada awak, persamaan tadi yang kita tengok tadi, adakah ini tindak balas redox? Okey, adakah ini tindak balas redox? Tidak. Tidak. Siapa jawab tidak tu? Alia. Okey, kenapa Alia kata tidak? Nombor pengoksidaan tidak berubah. Tidak berubah. Kita pun tengok PB. Kat sini berapa nombor pengoksidaan PB? 2 plus. 2 plus. Okey, plus 2 ni nombor pengoksidaan kena plus dulu. Plus 2. Oh, ni nitrat tidak berubah ni kan. Kita buat turunlah. NO3 minus. Oh, ni pun NO3 minus juga. Oh, tak berubah. Okey. Okey, kat sini nombor pengoksidaannya? Positif 1. Positif 1. Hak ni? I? Nombor pengoksidan bagi I? Yang lain tak si jawab langsung. Ni duk main orang tular je jawab ni. Okey, I nombor Positif 1. I. Negatif 1. Negatif 1. PB? Positif 2. Positif 2. I? Negatif 1. Negatif 1. K? Positif 1. Positif 1. Jadi di sini kita pun tengok. PB positif 2. PB positif 2. Tak berubah. K positif 1. K positif 1. Tak berubah. I negatif 1. I negatif 1 tak berubah. Maknanya ini bukan tindak balas redox. Okey, kalau ditanya kenapa? Okey, betul lah. Alia kata tadi, tiada perubahan nombor pengoksidaan bagi setiap unsur dalam persamaan ini. Okey, selesai. Okey, jadi itulah cara dia bila kita nak kenal pasti. Okey, tindak balas, redox ataupun bukan. Okey, so selesai. So kita pergi kepada soalan tadi. Dia kata keputusan diperolehi dalam eksperimen adalah seperti berikut. So dia bagi jisim salur kaca, jisim salur kaca campur oksida logam, kemudian jisim salur kaca tambah dengan logam. Okey, so cikgu padam dulu ni. Okey. Soalannya, berdasarkan maklumat, tentukan formula empirik bagi oksida. Okey, bila diminta awak tentukan formula empirik, okey cikgu tak boleh. Jadi apa yang perlu awak buat kat sini, buat jadual.
Katakanlah cikgu buat soalan ini, jawab soalan ini kat sini. Buat jadual. Buat jadual. Okey. Buat dua table. Tiga kolom. Jadi ni aspek. Okey. Jadi nak oksida logam L, ni L. Ni O. Oksida logam L maknanya L combine dengan O. Yang pertama, kena cari jisim dulu. Yang kedua, cari bilangan mol. Yang ketiga, cari nisbah teringkas. Yang keempat, barulah dapat formula empiriks. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu jisim L. Kita pun tengok salur kaca dengan logam L, salur kaca saja. Maknanya salur kaca campur logam L, tolak dengan salur kaca, mesti dapat logam L. Maka bila kita nak tahu jisim logam L, mesti sama dengan ni 102.13 tolak dengan 52.45 gram. Okey. Dapat berapa situ? Dapat berapa? 49.68 gram. 49.68 gram. Lepas tu kita cari pula jisim O. Macam mana nak dapat jisim O? Kita pun tengok. Ni oksida logam L. Maknanya bila dia kata oksida logam L, maknanya L campur dengan O. Ni L saja. Jadi bila kita nak tahu jisim O, maka L campur dengan O tolak dengan L baru dapat O. Okey, maka ni tolak ni. So kita pun buat 105.97 tolak dengan 102.13 gram. So dapat berapa situ? 3.84 gram. 3.84 gram. Okey. Bila dah selesai kita dah kira tu, kita pun masuk dalam ni. Okey, ni 49.08. Ni 3.84. Dapat jisim. Kemudian nak cari bilangan mol. Bila dia bagi jisim, nak cari bilangan mol, kita bahagi dengan jisim molar. Jadi kat sini 49.08 bahagi dengan jisim molar untuk L adalah 207. Kemudian 3.84 bahagi dengan O. O dia bagi sama dengan 16. Okey, so kira belakang. 49.08 bahagi 207 boleh berapa? 0.24 mol. Ni. Sini? 0.24. 0.24 mol juga. Okey, sama. Bila sama, maka dia punya ratio dia 1:1 dah. Bila 1:1, maka formula empirik adalah sama dengan LO. Okey, dapatlah formula empirik untuk oksida L, iaitu LO. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. So, kalau tak ada, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nak habis dah sikit lagi ni. Okey, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku. Nyatakan bagaimana hendak memastikan bahawa semua udara telah disingkirkan daripada tabung pembakaran semasa pemanasan. Okey, jadi di sini kita kata tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas yang berlaku. Jadi persamaan kimia LO ni kita react dengan H2. Maka hasilnya adalah L tambah dengan H2O. Okey, H2O. Okey, selesai. Okey, perlu imbang? Tak perlu. Jadi bila tak perlu, markahnya hanya 1. Okey, kemudian kita pergi kepada yang kedua. Ada part lagi ni. Nyatakan bagaimana hendak memastikan semua udara telah disingkirkan daripada tiub pembakaran. Macam mana kita nak pastikan?
Gas hidrogen gas hidrogen dibiarkan mengalir ke dalam salur kaca selama 10 saat. Jadi nyatakan bagaimana hendak memastikan bahawa semua udara telah disingkirkan keluar. Sebab eksperimen dia Buat dekatkan kayu uji menyala. dekat mana nak kayu uji menyala tu? Dekat Pada mulut tabung uji. Sekejap ni. Ni. Mulut tabung uji mana? Mulut tabung uji mana? Sini. Situ kau mana mulut tabung uji? Okey, dia buat soalan ni, dia refer kepada soalan tahun lepas. Tahun lepas dia tidak kira lagu ni. Jadi di sini dia kata bagaimana hendak memastikan bahawa semua udara telah disingkirkan daripada tabung pembakaran. Kalau dulu eksperimen dia lagu ni. Dia buat tabung pembakaran dia lagu ni. Dia gini. Jadi dia gitu. Ni dia alihkan gas hidrogen H2. Bagai duduk dalam ni. Ni oksida. Dulu. Okey. Lepas tu kita kena collect gas sini lah. Lepas tu kita ujilah dengan kayu uji menyala. Kita ulang hingga tiada bunyi pop. Tetapi kalau kita tengok daripada soal diagram tu kita tak buat dah. Ikut cara dulu. Sebab cara dulu cikgu tak pernah buat pun eksperimen itu. Tetapi dia modified permudahkan eksperimen macam ni. So bila kita refer kepada buku teks pun dia tidak kata gitulah. Dia tidak kata uji gas dengan kayu uji apa semua. Cuma dia kata gapi kat sini. Dia kata kita biarkan gas tu mengalir selama 10 saat dengan membenarkan gelembung gas terbebas di dalam air sebelum memulakan pemanasan. Dia royak gitu je. Hak ni cikgu kena KIV dulu sebabnya sepatutnya soalan ni tak boleh ditanya ni. Kalau kita nak refer kepada skema hak buku teks lah ni, kita kena alihkan lah. Siapa dia jawab tadi alihkan tu? Dia, cikgu. Dia jawab kan alihkan? Gas hidrogen dibiarkan mengalir ke Gas. dalam salur kaca selama 10 saat. Tu dalam buku teks gitu je kan? Okey. Cikgu rasa guna hak tu lah. Gas hidrogen. Sebab soalan dia ni seolah-olah macam hok dulu. Hok dulu kita kena collect gas. Lepas tu uji dengan kayu uji menyala. Ulang sehingga tiada bunyi pop. Tu tidak sesuai dengan diagram kita lah ni. So gas hidrogen dialihkan ke dalam dia. Jadi ayat awak tadi. Ke dalam salur kaca. Tak apalah, cikgu KIV dulu soalan ni. Nanti cikgu tanya dulu ni. Orang lain lagu mana. Sebab adakah soalan ni sesuai ni. Duduk sini. Okey. So kita hanya proceed dengan ni saja. Okey, so jadual 3.3 menunjukkan logam-logam dan kaedah yang sesuai untuk menentukan formula empirik masing-masing. So dia bagi kat sini L dan kuprum. So dia bagi gas hidrogen kering dialirkan pada oksida logam yang panas. Okey, bila dia kata gas hidrogen kering, maknanya ni adalah di dalam kumpulan logam yang kurang
reaktif. Okay. Lepas tu, logam dibakar dalam udara, maka ini adalah logam yang reaktif. Okey. Jadi soalan dia nak tanya apa kat sini? Dia kata terangkan mengapa terdapat perbezaan perbezaan kaedah ini. So, bila kita nak beza ni, kenapa kita ada hidrogen? So, kita ingat siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam, kita ada kalium, kita ada natrium, kalsium, magnesium kan? Aluminium, okay, so kita ada karbon, kita ada zinc, kita ada hidrogen, kita ada Pb, kita ada Cu, kita ada Ag. Okay. Jadi di sini kalau kita tengok kedudukan hidrogen ini, ferrum tak ada, ferrum duk bawah juga ni. Bismillah. Ferrum, plumbum, stannum, ferrum, stannum, plumbum. Okay, stannum, plumbum, Cu, Ag. Hidrogen duduk sini. Hok duduk atas, hidrogen tak boleh sesar. Maknanya, kita kata logam yang kurang reaktif ni adalah yang berada di bawah H dalam siri kereaktifan logam. Maknanya, yang kurang reaktif ni adalah kurang reaktif berbanding hidrogen. Yang lebih reaktif ini adalah lebih reaktif daripada hidrogen. Okey. Hak tu. Faham tak situ? Jadi di sini kalau dia tanya terangkan mengapa, so kita boleh katalah kata apa dia? Kita boleh kata L dan Cu adalah dua logam yang kurang reaktif berbanding hidrogen. Lepas tu, manakala Mg adalah logam yang lebih reaktif berbanding hidrogen. Jadi bila magnesium ni lebih reaktif, kalau kita ambil MgO ni plus H2, maka kat sini tak ada tindak balas lah. Okay. H2 ni tak boleh nak ambil O daripada Mg. Kerana ikatan Mg dengan O kuat. Jadi H tak ada tenaga yang cukup untuk ambil O daripada MgO. Tu dia kata bila H itu kurang reaktif maka dia tak boleh nak ambil O daripada Mg. Jadi bila dia tak boleh nak ambil O daripada Mg, maka tak bolehlah guna kaedah tadi. Sebab itulah magnesium ni kita bakar dalam crucible. Okey. Tetapi kalau kita ambil CuO contoh, kalau bakar dalam hidrogen, oleh kerana hidrogen lebih reaktif, maka dia boleh ambil O. Jadilah H2O dengan Cu. Okey, itu yang kita katakan dengan terangkan mengapa terdapat perbezaan kaedah ini. Okey, perbezaan tu sebab ada hok kurang reaktif, ada hok lebih reaktif. Okey. Soalan seterusnya. Okey, boleh faham situ kan? Boleh faham ke? Boleh. Soalan seterusnya. Nyatakan 3 maklumat yang anda dapat tafsirkan daripada persamaan ini. Cikgu rasa tak ada masalah kat sini. 3 maklumat, awak boleh kata yang pertama, awak boleh kata bahan tak? So, boleh kata H2 dan O2 ni. Okey. Dalam keadaan gas manakala H2O dalam keadaan cecair. L2 for liquid cecair. Maklumat yang kedua, kita boleh kata bahan. So, kita boleh kata H2 dan
O2 adalah bahan tindak balas manakala H2O adalah hasil tindak balas. Okey. Yang ketiga, kita boleh tengok dari segi bilangan mol. Okey, bilangan mol. So kita boleh kata gapi kat sini. 2 mol H2 bertindak balas dengan 1 mol O2 menghasilkan 2 mol H2O. Okey. Tu kita boleh kata 3 maklumat lah. 3 maklumat ini kita boleh nyatakan sama ada daripada keadaan fizik dia, dari segi bahan tindak balas apa, hasil tindak balas apa, dan dari segi aspek kuantitatif. Nombor 3 ni kuantitatif, iaitu berapa mol H bertindak balas dengan berapa mol O menghasilkan berapa mol H2O. Okey. So, selesai soalan tu dan soalan akhir sekali. Soalan akhir sekali adalah berdasarkan persamaan kimia di atas. Okey, hitung isi padu gas oksigen. So, berdasarkan persamaan kimia di atas, maka kita buat persamaan kimia dulu, iaitu H2 react dengan O2, hasilnya adalah H2O. Nampak bila cikgu buat ni kan, cikgu jarakkan. Sebab sebenarnya bila kita nak kira nanti dia tidak berepek dekat. Okey, kita balance, letak 2. Okey, sama step dia. Daripada persamaan, kita buat ratio 1, 2, 1, 2. Maknanya 2 mol H2 bertindak balas dengan 1 mol O2 menghasilkan 2 mol H2O. Okey. Kemudian kita tengok soalan. Soalan bagi apa? Dia kata hitung isi padu gas oksigen pada STP yang diperlukan untuk menghasilkan 18 gram air. So dia kata kat sini air yang dihasilkan adalah 18 gram. So dia kata, tak ingat. Okey, isi padu gas oksigen. Dia suruh hitung V untuk gas oksigen sama dengan berapa. Jadi kita pun garis lah. Hak ni, hak dia bui. Hak ni, hak dia sukira. Jadi dia bagi jisim. Kita pun ingatlah. Bila dia bagi jisim, maka bila kita nak kira, kita buat gana jisim nak cari bilangan mol. Mula-mula kita convert lah information dia tu kepada mol. Bila dia bagi jisim, nak kira mol, maka sama dengan kita bahagi dengan jisim molar. So ambil lah 18 bagi jisim molar. Jisim molar kita ambil ni je sebab formula untuk untuk air adalah H2O. 2 depan jangan ambil sebab 2 depan itu adalah kita tambah je untuk mengimbangkan persamaan. Jadi H2O ni dia bagi tak? Okey, tak bagi. So kita kira. Okey, so kita bahagilah dengan 2 kali 1 tambah dengan 16. So ni gram. So ni semua ni gram per mol. Jadi 18 bagi 8 dapat 1 mol. Bila dapat 1 mol kita pun tengok ratio. Ratio nampak tak sini ratio ni? Ni 2, ni 1. Mana air 2, oksigen 1 je. Jadi bilangan mol oksigen sama dengan berapa? 0.5 mol. 0.5 mol. Separuh je lah. 2, 1. Kalau ni 1, sini separuh 0.5. Jadi bila kita dah dapat dah bilangan mol, nak cari V darab lah. Darab dengan apa? Isi padu molar. So 0.5 mol darab dengan isi padu molar. Dia mesti bagi dalam soalan. Dia tidak tinggal gitu je. Dia bagi. Mana? 22.4. Okey, 22.4. Jadi kita kira lah. Okey, darabnya 22.4. Okey, desimeter padu per mol. Jisim molar mesti per mol. Okey, so kita pun matilah. Mol. Jadi darab 2 tu boleh berapa ni nilai dia? 11.2. 11.2 desimeter padu. Okey, habis dah lah. Kita bincang semua soalan dalam formula dan persamaan kimia ni. Ada apa-apa nak tanya?
Lepas pada kita, cikgu rasa nak perhabis ke semua dapat modul ni, mungkin sempatlah kita habis tajuk, cover tajuk tingkat tepak. Iaitu hari Ahad ni kita bincang jadual berkala unsur. Kalau sempat siap, hari Rabu kita bincang ikatan kimia. So ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, tak ada soalan nak tanya ya.